Najib dan Zahid punca ketidakstabilan politik negara. Tajudin mahu Ismail kekal Perdana Menteri selepas PRU15. Akhirnya Muhyiddin jumpa Ismail bincang jawatan. Pelik, Muhyiddin kata muktamad, PAS kata belum. Kerajaan jadi mangsa fitnah pembangkang. Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan melabelkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Najib Razak sebagai dalang di sebalik ketidakstabilan politik negara yang menurutnya sengaja dicipta untuk menyelamatkan diri masing-masing. Wan Saiful yang sering mempertahankan Presidennya Muhyiddin Yassin juga mempersoalkan jasa dan faedah mereka terhadap negara, terutamanya ketika Muhyiddin sedang menyelesaikan masalah rakyat sewaktu memegang jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini jauh berbeza dengan Zahid dan Najib yang menjadi punca bukan sahaja masalah rasuah dan kleptokrasi yang kita warisi di Malaysia, tetapi juga punca kepada krisis politik yang mereka sengaja cipta dengan mempergunakan jentera parti semata-mata untuk menyelamatkan diri, katanya dalam satu kenyataan. Wan Saiful berkata kedua-dua mereka sudah pasti menjadikan Muhyiddin sebagai sasaran kerana selagi dia dianggap sebagai negarawan oleh rakyat, selagi itulah hidup dua manusia ini tidak tenteram. Dia seterusnya berkata topik mengenai Najib adalah untuk perbincangan lain dan menumpukan serangan ke atas Zahid. Jadi apa sebenarnya faedah wujudnya manusia bernama Zahid dalam senario politik Malaysia hari ini? Yang paling jelas, Zahidlah dalang di sebalik ketidakstabilan politik negara. Zahid dalang di sebalik 15 orang ahli Parlimen UMNO mengkhianati kerajaan sendiri. Zahid dalang di sebalik tekanan kepada Ismail Sabri Yaakob hari ini. Zahid dalang yang pengecut menghadapi pemilihan parti sendiri. Zahid dalang yang akan terus berkomplot kerana terlalu desperate mahu menjadi Perdana Menteri, katanya. Wan Saiful turut membangkitkan isu perebutan kuasa di antara Zahid dan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang juga adalah naib Presiden UMNO. Dia turut menggesa supaya bekas timbalan Perdana Menteri itu bersara daripada politik agar kestabilan dapat dikembalikan kepada negara. Ada sesiapa percaya bahawa Zahid tak akan rebut kuasa dari Ismail Sabri? Bodohlah sesiapa yang percaya Zahid betul-betul akan bertahan Ismail Sabri. Zahid dalang yang akan terus berusaha merosakkan kredibiliti Muhyiddin. Selagi rakyat melihat Muhyiddin sebagai negarawan, selagi itulah Zahid kekal sebagai bakal banduan, katanya. Sementara itu, dalam hantaran Facebook yang berasingan, Wan Saiful mempertahankan Muhyiddin sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara dengan menasihatkan Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki untuk tidak mengikut jejak Zahid yang sering memburukkan imej bekas Presiden Bersatu itu. Jawatan pengerusi MPN tidak ada imbuhan yang diberikan. Nak potong apa lagi? Sebagai seorang yang ada latar belakang agama, Ashraf Wajdi Dusuki wajar lebih berhati-hati supaya jangan terikut-ikut kegilaan Zahid memburukkan imej Muhyiddin. Jangan taat membuta sehingga akhlak pun hampir sama, katanya. Dia berkata demikian sebagai mengulas kritikan Ashraf yang bergesa supaya alaun menteri, timbalan menteri, pengerusi MPN dan duta khas bertaraf menteri dipotong. Bekas pengarah pilihan raya UMNO Malaysia Tajudin Abdul Rahman mahu Ismail Sabri Yaakob terus menerajui negara sebagai Perdana Menteri walaupun selepas PRU ke-15 nanti. Menyatakan keinginannya itu secara terbuka di hadapan Perdana Menteri itu dan kira-kira 15,000 warga Pasir Salak, Tajudin mengulangi sokongan tidak berbelah baginya kepada Ismail Sabri. Apapun saya tetap setia dan sokong Perdana Menteri. Biar apapun orang kata pada dia. Ada orang kata dia lembik lah, apakah? Kenapa macam-macam tuduhan dibuat terhadap beliau? Macam-macam dikata pada dia, Ismail Sabri. Kita nak dia jadi Perdana Menteri selepas PRU, katanya pada program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia di Kampung Gajah, Perak. Tajudin minggu lalu menghangatkan politik negara apabila mendakwa ada beberapa pemimpin UMNO menandatangani akuan bersumpah untuk menyokong Presiden PKR Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri. Dakwaan itu dibuat beberapa hari selepas Tajudin diketepikan daripada jawatannya sebagai ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO oleh Presiden parti itu Ahmad Zahid Hamidi. Dalam sidang media khas di Petaling Jaya itu, Tajudin turut berkata Ahmad Zahid tidak layak untuk memimpin UMNO bagi menghadapi PRU ke-15. Tindakan Tajudin itu mendapat kecaman sesetengah pemimpin UMNO dan dia kini berdepan kemungkinan dikenakan tindakan disiplin oleh parti. Program disertai Ismail Sabri hari ini diadakan di kawasan bersebelahan saja dengan Bagan Datuk yang kini diwakili Ahmad Zahid. Tambah Tajudin selaku wakil rakyat di Pasir Salak, dia akan terus memberikan sokongan padu kepada Ismail Sabri. Dalam pada itu, Tajudin berkata pembangunan di Kampung Gajah, Pasir Salak
agak ketinggalan berbanding di tempat lain. Oleh itu, dia meminta Perdana Menteri supaya meluluskan projek bagi pembangunan di kawasan tepi Sungai Perak supaya ia menjadi tarikan baru yang boleh menjana ekonomi setempat. Kita nak bangunkan tepi Sungai Perak satu bandar baru, tak ada masalah untuk Perdana Menteri selitkan sikit dalam bajet tahun depan. Saya nak minta Perdana Menteri luluskan, dari segi prinsipnya sudah cukup. Kampung Gajah tak ada banyak pembangunan, saya sedih juga, tapi nak buat macam mana? Saya wakil rakyat biasa, kalau menteri lainlah, katanya lagi. Sementara itu, Ismail Sabri yang berucap selepas itu berkata, program jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Pasir Salak adalah sambutan paling berjaya setakat ini. Katanya dianggarkan lebih 40,000 hadir pada karnival yang berlangsung selama 3 hari bermula Jumaat lalu. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengesahkan pertemuannya dengan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob bagi membincangkan lantikan jawatan baru termasuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Katanya beberapa perkara penting telah dibangkitkan dalam pertemuan tersebut berlandaskan kandungan perjanjian antara Perikatan Nasional dan Perdana Menteri. Saya dah jumpa Perdana Menteri beberapa hari yang lepas. Saya telah mengutarakan beberapa perkara penting termasuk soal pelantikan dalam kerajaan, bukan sahaja mengisi kekosongan tetapi pelantikan-pelantikan baru yang perlu dipertimbangkan seperti yang terkandung dalam perjanjian Perikatan Nasional dengan Perdana Menteri. Kita tidak minta lebih daripada itu, termasuk soal pelantikan menteri baru, timbalan Perdana Menteri, termasuk lantikan GLC, syarikat berkaitan kerajaan, badan-badan berkanun dan peruntukan-peruntukan kerajaan, katanya pada sidang media selepas pelancaran Perikatan Nasional Kelantan di Tanah Merah. Muhyiddin berkata demikian ketika ditanya sama ada kedudukan Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Zuraidah Kamarudin sudah dibincangkan dengan Ismail. Zuraidah sebelum ini keluar daripada Bersatu bagi menyertai Parti Bangsa Malaysia. Sebagai rekod, ahli Parlimen Ampang itu dilantik sebagai menteri atas kapasitinya mewakili Parti Bersatu. Bagaimanapun, parti itu menuntut agar Zuraidah digantikan dengan wakil rakyat Bersatu yang lain. Sementara itu, Muhyiddin yang juga anggota Parlimen Paguh menegaskan perkara yang dibangkitkan itu sudah dimaklumkan kepada Ismail Sabri. Perkara yang tersenarai itu saya sudah maklumkan kepada Perdana Menteri. Saya telah minta seberapa segera untuk buat keputusan yang saya harapkan, katanya. Keputusan untuk menggunakan logo Perikatan Nasional pada pilihan raya umum ke-15 masih belum dimuktamadkan, kata Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Beliau berkata perkara itu adalah cadangan dan pandangan daripada beberapa pihak, namun di peringkat parti, keputusan berkaitan isu itu masih belum dibuat. Tapi parti akan bincang mengenai penggunaan logo Perikatan Nasional. Kita guna logo Perikatan Nasional untuk dua pilihan raya besar di Johor dan Melaka. Kita guna logo Perikatan Nasional walaupun calon PAS, katanya kepada pemberita selepas merasmikan projek pemeliharaan muara sungai Mercang dan projek pengawalan hakisan pantai di Pantai Marang di Marang. Beliau mengulas kenyataan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam yang mengatakan Bersatu dan PAS setakat ini sudah membuat keputusan akan menggunakan logo Perikatan Nasional pada PRU15. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu dilaporkan berkata perkara itu turut dipersetujui Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Sementara itu, Tuan Ibrahim berkata perkara itu akan dimuktamadkan apabila tiba masanya nanti dan apa yang disebut Muhyiddin adalah persetujuan yang dicapai sebelum ini. Ismail Sabri Yaakob hari ini berkata kerajaan menjadi mangsa fitnah pembangkang apabila didakwa tidak mengambil peduli soal kenaikan harga barangan yang membelenggu orang ramai ketika ini. Mengulas mengenai demonstrasi yang diadakan amanah di Masjid Jamek Kampung Baru di Kuala Lumpur Jumaat lalu, Perdana Menteri berkata bantahan tersebut sebenarnya gagal kerana ia tidak mendapat sambutan. Ismail Sabri berkata isu kenaikan harga barangan adalah fenomena yang melanda seluruh dunia dan kerajaan Malaysia telah mengambil tindakan bagi memastikan harga barangan tidak melambung tinggi. Isu yang terbesar hari ini adalah isu kos sara hidup. Minggu lepas di Masjid Jamek Kampung Baru, satu parti pembangkang buat demonstrasi di dalam kawasan masjid. Itu pun ada 40 orang saja yang sertai. Kalau bukan kat luar tak ada orang yang nak sertai. Mereka buat pelbagai tuduhan, katanya di Kampung Gajah, Pasir Salak di Perak. Menurut Ismail Sabri, kerajaan sedar ada banyak barang yang mengalami peningkatan harga. Malah dia sendiri membuat tinjauan rambang di premis perniagaan. Katanya kemelut berkenaan tidak dapat dielakkan kerana isu kenaikan harga pelbagai barang keperluan bukan sahaja melanda Malaysia, sebaliknya di peringkat global. Kita subsidikan makanan ayam ternakan, subsidikan harga ayam 700 juta ringgit untuk pastikan harga ayam kekal dengan harga siling. Begitu juga dengan harga barangan asas lain turut disubsidikan dan kerajaan belanja sebanyak 70 bilion ringgit, katanya ketika berucap merasmikan program jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kampung Gajah, Pasir Salak. Hadir sama Menteri Besar Perak Sa'rani Mohamad, Ketua Setiausaha Negara Muhammad Zuki Ali dan Ahli Parlimen Pasir Salak Tajuddin Abdul Rahman. Dalam pada itu, Ismail Sabri turut menafikan dakwaan pembangkang bahawa kerajaan akan
menghapuskan subsidi pada 1 Julai. Katanya tiada pembatalan subsidi bagi barangan keperluan asas kecuali subsidi minyak masak botol yang diperkenalkan kerajaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan kini ditamatkan. Subsidi apa dibatalkan? Kita belanja RM4 bilion untuk kekalkan RM2.50 sekilogram harga minyak masak paket. Kalau tak subsidi, RM9.50 sekampit 1 kilogram. Jadi mereka terus berbohong seolah-olah tak ada Tuhan. Kononnya 1 Julai, semua subsidi ditarik balik, katanya.